Tolong sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiban wa halala. Alhamdulillah, pertama kali saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan izinkan saya mari nara daripada nara sampai kepada kampung Masjid Al-Khairiyah di Banggu Mie ni. Banggu ke apa? Mie dah, maaf. Dah. Wih lain ngatur dah. Di Masjid Khairiyah Banggu Mie. Jadi bagi saya ni pertama kali lah yang boleh mari berjumpa mata dengan adik-beradik muslimin muslimat Tok Ime ke Makkah Masjid Puyaiban Han Palat apa ni Obotot dan semua ahli kampung di sini yang saya hormati sekalian. Jadi mari nak tunaikan satu amanah. Mari nak tunaikan satu kewajipan. Kewajipan mari nak wipeh apakah peranan masjid yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buat di zaman baginda. Gapokah Nabi tu dia guna masjid buat gapo? Kalau kita baca dalam sejarah, masjid Nabi dibuat dengan batai tamar. Ambil kerak pun tamar, batai dia buat tiang masjid. Pelpah tamar buat atap masjid. Gorak-gorak yang masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kira ngoper amal tak berapa kok sekali masjid Nabi. Tapi masjid yang dibina dengan mudah-mudah tu, masjid yang dibina dengan tidak berapa stres ni, boleh mengeluarkan generasi sahabat yang semua Tuhan redha kepada mereka. Sahabat Nabi kita sentiasa baca, adik-adik pun ingat surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah, ayat akhir sekali surah Bayyinah. Ada adik sore boleh baca ke tak adik-adik? Mula auzubillahi minasyaitonirrajim. Jazaohum 'inda rabbihim. Ustaz ayat pala ayat. Minta adik sambung sikit. Ada adik tadika besar-besar sikit. Ataupun ada ngaji Quran, qiraati besar-besar sikit tu. Ada ke tak? Ada ke tak adik-adik? Adik depan ni boleh ke? Boleh. Ingat tak surah lam yakunil lazi dah, surah Bayyinah tu ayat dia lam yakunil lazi lah. Ada ke tak sore ramai-ramai ni? Ada ustaz rasa apa malu dah, belah dulu dah. Nanti setagi. Ada lagi beberapa ayat kita boleh pakat-pakat tadabbur pada hari ni. Jadi ayat auzubillahi minasyaitonirrajim. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Ayat yang Tuhan royak kata semua sahabat yang Nabi duk bina. Semua sahabat lelaki perempuan yang Nabi duk cetak. Semua itu Tuhan kata dia redha belaka semua. 124,000 sahabat. Nabi buat dalam masa 23 tahun. Jaya Nabi buat. Kalau kira setahun tu lebih pada 500 orang setahun. Nabi jaya buat.
Sedangkan sibuk Nabi SAW. Nah, bukan orang luar. Dia berlaku. Nah, orang barihan, nah, negeri, nah, nayuk presiden duk dia. Nah, duk cara. Orang jadi tok qadi. Nah, pi paksa sahabat mari baloh ha rumah tangga, baloh laki bini, hab cerah, hak ning baloh dengan jiran, naik juga mari cari dia juga. Dia sebagai apa lagi? Suami kepada isteri Nabi bukan seorang. Nah, siapa sebelah orang isteri Nabi SAW cara. Kita seorang akik kepala dah ada nak cara dah Nabi sebelah. Nah, Nabi ada anak pula 7 orang. Nah, 3 laki-laki, 4 perempuan. Kita dengar ngapa ayat tadika kecil-kecil lagi. Anak Nabi kita. Nabi kena jadi tok imam masjid. Nah, tiap-tiap waktu dia jadi tok imam. Dalam hidup baginda sallallahu alaihi wasallam, nah dia jadi tok imam semua. Ada kata lewat ke dia, tak ada kata jadi tertinggal, tidak. Jadi 4-5 ni tugas yang besar-besar saat ni. Nabi dia pula buat sahabat yang Tuhan redha fak dia. Nah, kita ni kalau tamneng so puasa dak ada dah. Nah, jadi misalnya kata mudah-mudah kat. Nah, jadi pokok sekolah misalnya. Dak ada dah nak cara go to go ni. Letih dah kelik kerja benar dah. Kadang-kadang anak sendiri pun tak ada kita nak tarbiyah wiyadi molek. Anak kita 4-5 orang dalam keluarga kita. Nah, tugas kita serua gitu ya. Kita telah wasa tak cekak nak bela anak wiyadi soleh. Nabi kena bela, kena duk ajar orang ratus ribu. Tapi dia kerana apa? Nabi guna masjid sebagai tempat yang nak cetak sahabat-sahabat. Guna masjid gorak-gorak saat ni. Masjid yang buat dengan batai tamar, kalau hujannya lebat sikitnya, maka jadi tirihlah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat dengan pelpuh tamar tak deh. Hujan lebat, Nabi acak bebot apa kali yang dia sujud di atas selu. Sebab tak adanya sedada, tak adanya gapo ni hin-on, tak adanya mozaik masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semaya atas tanah. Hujan lebat sikit tirih, habis lekatnya seluk di dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid hak gorak pasal itu, dia boleh bawa orang ratus ribu. Soalan mai tanya, apa masjid kita beratus ribu? Masjid setengah-setengah siapa 4-5 juta. Kalau masjid kat Malaysia siapa ratus-ratus juta. Bapa duk lekat di mana? Duk bocor di mana? Nah, masjid 1,100 juta. 100 juta. Tetapi tidak boleh nak mengeluarkan orang-orang yang berkualiti dalam Islam, tak boleh. Jadi masjid Nabi wak dengan batai tamar boleh mencetak orang semaya subuh masjid Nabi lipah masjid wak mudah-mudah orang semaya subuh lipah. Masjid di zaman kita ratus-ratus juta, puluh-puluh juta. Orang semaya subuh tidak sampai satu saf. Kena mikir besar tu. Kena buat satu soalan besar kepada kita semua. Apakah masjid yang canggih, masjid yang hebat, tak boleh nak heret orang wi mari dekat dengan masjid. Tak boleh nak jadi besi buangin nak wi orang tu wasa nak mari masjid. Saya pernah buat lawatan kepada Malaysia. Kita tengok masjid-masjid dia yang jaya di segi dia nak bina masjid sebagai pusat. Antaranya boleh mari sapa kita hari ni. Antaranya kalaulah ya Wairun misalnya, Wairun. Dia ada kecekam hak masjid. Kecekam ke apa dia buat?
dia ada pasal tiu di masjid. Cara dia tu imam mikir dia tiu. Sebab lah ni orang hit, orang duk jadi satu kan ni yum. Atak anak ngaji pisik lah ni. Biasa lah ni. Nah, kalau oleh kedai kak, nah 5 jong, mok pok jong tu bet duit 4-5 ribu sebulan. Nah, atak anak ngaji pisik. Wica kemi 500 sebulan. Wica fisik pula 800. Wica kanisa pula nah jual 800. Nah, sebulan-sebulan tak kurang pada 3-4 ribu kok sore-sore ibu bapa yang kena tubik ngaji wak bayar ngaji fisik kok anak dia. Nah, maka di Malaysia dia timbul satu idea kata nak we orang hok ngaji saat ni hati terikat dengan masjid. Wak pasal mana? Pada duk lok we dia ngaji pak setaban tutor rata-rata wak disejik lah sini. Wak disejik. Nah, ambil acan, ambil kru yang demo panah fisik. Mari tolong ngajar budak kita weh di masjid. Nah, budak kita 20 orang nak ngaji fisik ni. Berapa sejak? Royak lagi. Sejak 1,000. 1,000 kita cari. Nah, kita bakal cari. Sabit acan Faisal royak saat ni kata masjid kena ada juga satu tabung. Nah, satu kongtun. Nak tak sewi berat teh bagi budak-budak kita. Tak apa, mari ngaji ya. Masjid tu bek we 1,000. Panggil pula ngah panah we tiasak mari ngajar. Budak kita 20 orang ni. Nak apa sejak? Mari. Hak dia jayanya apabila siapa masuk. Nah, dia mula ngaji lepas asar pukul 5. Bawa ngaji sejak. Orang bang ngorek. Kru kata buati pak kita weh, maya ngorek jemaah dulu. Hei anak muridku. Hei pelajar-pelajarku, hok dok ngaji fisik, ngaji kemi, buati lu, Tuhan Maha Besar tu. Kita maya dulu jemaah. Maya pak dia. Sudah semaya ngorek, sudah semaya sunat agama, sudah sambung pula bicara yang kedua. Sudah pada tu ngaji bila sejak sampai isya pula. Semaya pula isya. Molek mana dengan kita duk lok anak kita ngaji pak setaban pak tutor. Kadang-kadang ngorek pun tak semaya be, na'udzubillah min zalik. Kita nak ke anak kita bijak tapi tak ada email. Nak ke anak kita boleh kreasi belakang tuk bicara tapi semaya tak cukup? Ada dia nak. Tanyalah ibu bapa yang ada hati kasih ke Islam, ada dia nak saya habuk. Tapi ini cara mikir yang kita boleh buat. Saya minta pesan lah kepada Tok Imam mula-mula sekali kamar masjid apa-apa jaiban pakat capur tangan pakat kena kerja sama. Kalau sore tu email tu orang nak buat pakai cari oboto ada cari boda misalnya minggup oboto mai tidak cuy di segi sikit sebanyak sebab saat ni kita kampai sentu ada kena bakar modal besar 4-5 ribu sebulan upah kru ngajar fisik antaranya. Hak lain lagi saya pergi pula satu masjid di Terengganu di Malaysia. Wairun pula saat ni wairun biasa hak bersuka mengaji. Ya ada setengah wairun hak malah ngaji ada juga. Biasa minat main bola misalnya. Ada. Cara dia ada pula. Cara heret wairun hak minat biasa main bola. Dia di ban masjid ada padai dia. Padai masjid. Di padai tu ada dengan hak padai bola, padai sepak. Hak saya pergi tu di Terengganu tu ada sekali dengan manoh. Masya-Allah, dia cukup. Dia manoh. Gapo lagi ada? Berkuda. Kuda. Semua tu hak Nabi besar belaka. Tu Nabi besar lama dah. Allimu sibyanakum as-sibahah war-rimayah wal-kitabah. Hendaklah kamu ajar hei sahabatku, hei umatku, anakmu. Ngajar apa tak? Yang mula-mula sekali di segi nulis. Pandai nulis. Yang elok anak kita orang yang tidak tahu huruf, buta huruf. Yang pandai tulis. Bahasa Melayu tulis pun kena. Bahasa Thai pun boleh. Kalau boleh bahasa lain lagi, alhamdulillah. Bahasa Arab, bahasa Inggeris, lagi. Widah berlaku adik-adik. Yang kedua, warimayah, manoh. Nabi ajar ni, nak kesihatan ni. Nak orang seorang budak ni jadi orang sihat, dia kena adanya kegiatan di segi badan. Kecekam tangkai dia panggil.
Lepas tu mana lagi? Wasibahah, berenang. Ajar mana berenang. Tengok Nabi yang mohonkan kelai hak dia. Bukan sekadar kata mikir setari dua. Mikir untuk umat dia beratus tahun. Padahal Mekah dengan Madinah tak ada ni. Sungai pun tak ada. Yang kata laut, sungai pun tak ada. Mekah Madinah pada pasir. Tapi sebagai wisaitat, seorang punam, seorang pemimpin, dia tahu kata Islam kita akan sebar sampai kepada Tawil Afrika, akan sampai kepada Spain, Andalus. Islam sampai dah. Lepas nak lakar laut rananya. Ajar ayat zaman dia, mu kena ajar anak mu, iaitu Brunei. Masya-Allah, tengok tu. Ni wisaitat ni, pandangan yang jauh yang Nabi tu dia baca tu baik. Bukan sekadar setahun, 2 tahun, dia lebih pada ratus-ratus tahun dia pandai. Dia tajamnya pendapat dia. Tu yang kedua saat ni deh. Klik pada saat ni cerita saat ni. Ada wairun mari main di padang masjid. Bahasa mari buat dia. Tapi tu email kena, tu email dia tu. Pesan nak main bola di masjid. Tu email izin, tapi syarat kena pakai seluar panjang. So boleh main. Kita boleh dah dakwah dia belah-belah. Kalau kita lock dia main for dia pakai seluar panduk cerak nah. Dosa nak minit. Main seje dosa seje. Sebab aurat duk luar. Nah, pak kita boleh jaga dia main dah, boleh pahala sebab pakai yang tutup aurat. Dia kena buat tu. Masjid kena guna, kena pisah. Bos buku ni. Ada lagi 15 minit nak ngorek. Tu email kata pada weti weh. Nah, weti pada dah. Sebab orang nak ngorek klik pergi mandi. Fak dia sudah pergi mandi, mari sembahyang masjid berjamaah di masjid. Ngorek berjamaah. Tengok tu ya jaya dia main dua-dua jenis wairun. Nah, wairun hak minat main, hati pun lekat saja. Wairun hak minat ngaji, hati pun terikat dengan masjid. Gi pula sikit lagi kepada perangai masjid di zaman Nabi SAW. Nabi ambil pada wanita muslimat, kaum ibu. Nabi sibuk, setahu saat ni sibuk dia, tak ada den rehat. Tapi dia cari masa kepada kaum ibu. Sebab masjid kena ambil cara juga kaum perempuan. Kalulah orang yatim, dia boleh pergi semaya Jumaat, boleh dengar khutbah tu imam 40 minit, setengah jam, 20 minit sebulan. Kena seminggu, paling-paling tak ada, dia dengar Datuk Khatib dak baca Quran, dak baca hadis, wi nasihat dia hari Jumaat sekali seminggu. Bahari tino bilanya dia nak mari dengar khatib, tak ada wajib Jumaat dia. Bila dia nak dengar agama katik bila dia nak faham Islam supaya ngatuk lelaki katik tok lelaki apa orang ke yang dengar tok imam tok khatib khutbah di masjid sudah semaya klik royak kau bini dak sampai 10 orang buat pasal tu. Maka masjid kena mikir pasal mana nak erat fok kaum ibu ni buat majlis khusus fok dia. Nabi royak kepada sahabat tino, "Hei sahabatku, fakmu luar pergi mana ni? Royak aku nak mengajar fakmu." Nabi pesan kat sahabat dia, "Hak tino. Mu cari fakmu pergi pakat lah. Luar hari gapo, luar masa mana, lepas tu royak aku nak pergi mengajar fakmu." Tu masjid yang Nabi SAW bina. Jadi pihak Islam, orang tino pihak Islam sekali dengan orang yatim pihak Islam. Lah ni jadi berat sebelah. Hak yatim dengar seumur. Lepas subuh ada setengah masjid tafsir lagi, ustaz wi tafsir. Tu imam tafsir, ustaz duk tafsir. Lepas mengorek ada mengajar, setengah-setengah masjid. Orang tino tak ada habuai sikit hambuk. Jadi kita duk jadi apa ni tidak seimbang. Ayah ya faham agama, bini tak ada hak kok mana. Bah anak dia adik mana? Anak banyak duk dengan mak dia pada kita. Sebab kita ni tubik pergi cari rezeki. Kita kena tubik pergi cari hasil nafkah anak bini. Sebab Allah Taala khijau nafkah ni kepada orang lelaki. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ayat dalam surah An-Nisa. Lelaki itu adalah pemimpin kepada perempuan. Antara tugas pemimpin, dia kena wi nafkah, wi pasal duit, wi pasal makan minum, wi pakaian, wi tempat duduk kepada isteri. Bah kita tu beg yak pagi pergi memotong yak pagi. Kalau hok makan gaji pukul 8 tu beg rumah dah. Klik pukul 4.30, pukul 5 mau sampai rumah. 8 je, 9 je kita luar rumah. Bah anak kita duk dengan bini. Bini tak ada agama, nak ambil gapo wi ke anak. Bini pero anak dengan tidak ada asas agama sebab dia sendiri pun kosong agama. Jadi selerok habis. Nah, sebab tu kita tengok banyak, maafkan. Kadang-kadang pok masya-Allah sejik semua. Tapi maafkan dah, anak dia jadi orang lekat dadah sebab kita tidak wak we di crop wong condak. Kadang-kadang ayah tu comel dah, tapi bini tu rambut duk luar, duk buka orang depan orang kata. Sebab kita tak ada royak agama dia dah. Kita ya duk kening-kening disejek. Sebab itulah dia, saya besar sekali lagi, hei pemimpin, Tok Imam mula-mula sekali makan masjid, boto, Tok Nebe, pakat kita kerjasama. Pakat kita bergotong royong nak bina, kita sendiri mula-mula, perempuan, bini-bini kita dan pemuda akan jadi orang yang terima pula, generasi pelapik buat kita pula. Itulah sebagai sikit sebanyak saya sebab apa saat ni janji dah ni pengerusi kita Abang Asri kata nak buka soalan lek belakang sikit. Sebab saya ni biasa kalau kecek mana-mana sentiasa buka soalan untuk nak kalau lah tak faham saya kecek boleh tanya. Tak faham yang saya duk hurai tu boleh ada peluang nak soal jelah. Minta akhir sekali nak katuk sebelum ada nak buka soalan nak minta orang-orang Islam, muslimin, muslimat, cubalah kita ambil berat hal masjid. Ambil berat hal masjid. Kerana masjid ni adalah rumah Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Surah Al-Jin. Dan masjid itu adalah milik Allah. Bukan milik Tok Imam, bukan milik Tok Khatib, bukan milik Tok Bilal, bukan milik hak siapa-siapa, tapi awak adalah wakaf bagi Allah. Maka kerja kita kena jaga rumah Allah lebih pada kita jaga ke rumah kita lagi hak sebenarnya. Kena wi kepentingan kepada rumah Allah lebih pada kita siapkan rumah kita lagi. Saya tidak maksud dari segi nak comel dak, di segi nak menghidupkan, imarahkan masjid. Comel ayat saat ni. Comel tu banyak dah comel, tapi luar kosongnya isi dalam. Tak sih. Nak peseng ni dak comel tak apa, tapi penuh dengan imarah. Imarah ni iaitu menghidup masjid dengan beberapa program-program yang berfaedah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang imarah masjid Allah itulah tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tanda kata dia beriman tak beriman, Nabi kata, Tuhan kata, tengok dia masjid kampung dia setara mana. Kalau masjid dia penuh dengan imarah, penuh dengan pemuda, bukan sekadar hak peceng dah pergi sejik, bukan hak kadar hak rambut berbeza dah sejik, tapi penuh dengan pemuda-pemuda werun-werun. InsyaAllah masjid itu adalah masjid yang penuh dengan taqwa dan imarah. Sebab itulah sebagai pesan saya sekali lagi sebenarnya kalau nak kecek tu panjang, tapi sebab program kita lepas pada ni soalan saya sudah ada lagi seorang abang kita nak kecek halal. Takut suntuk dengan asal. Maafkan saya. Jadi saya buat kesimpulan kata sama-samalah wahai muslimin muslimat yang saya hormati sekalian di masjid Masjid Khairiyah. Masjid Khairiyah Bangu Maya yang saya hormati sekalian ini, cubalah kita menghidupkan semula peranan masjid
seperti mana Nabi SAW pernah menghidupkan masjidnya. Sekadar itulah wallahu alam. Kita buka puan tham je dengan cara. Ya. Dalam buka buku Ya. Ya. Ada soalan awak kita dah takut dengan masjid sangat pun tak apa, tapi hidup pagi kita pun boleh dah soalan kita duk puasa dak faham mana dak tahu mana. Ada ke tak tu? Kau nak ada soalan kata kita nak mula buat gapo dulu dalam masjid kita ni. Kau biar nak oyak kau kita duk buat kau ni dah ni so biar kita buat luar ni kau kata. Boleh juga betul. Sejak kita ni ada dah kegiatan hak ni bulan ni minggu malam lah so malam ahad ke boleh malam ke. Boleh juga betul. Beritahu tamu-tamu kita boleh jalan kamu pula kau. Ada ke tak soalan tu? Jauh-jauh pun tak apa, bagi main loi bekong ni tadi. Boleh Allah ni hak ni tak apa ya sampai jalan gitu. Ada tak orang tinggal boleh? Soalan bagi orang perempuan boleh? Ada tak tu? Kena behave belakang ni. Apa minggu ke hak ni tu? Ada statement mana statement. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Soal guru lah. Ya. Soal guru dia adalah murid saya. Ya. Murid tu dia wanita. Ya. Kena ya. Ya. Soal guru tu berkaitan dengan anak murid. Jadi kita ada tapir ya. Ya. Lepas tu selagi masalah suami isteri. Ya. Duduk di dalam rumah ya. Ya. Kalau anak-anak bagaimana pakai aurat dia atau pakaian dia, kerudung dia mana Ya. suami isteri saya. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz dah tak email apa? Tak email dah. Ustaz dah. Yang apa? Tok Khatib maaf dah, Tok Khatib. Tok Khatib kita yang sudi tanya soalan yang berharga. Jadi sebagai soalan pertama, yang mana tanya masalah guru dengan anak murid dia. Setara mana hak dia dan boleh ke tak berdepan. Maka dengan jawapan ni kedengar hak Nabi besawak lah. Ambil Nabi buat contoh lah kita ni. Nabi hari raya okey. Dia khutbah, khutbah raya ni. Dia khutbah kepada kaum lelaki. Bahawa sudah hak lelaki ni ia pergi jalan kepada tempat tino pula. Sebab zaman Nabi tak ada alat sebelah ni. Lah ni tu kita khutbah tu dengan habis di kampung. Sebab ada alat pembesar suara. Zaman Nabi tak ada suara Nabi ya. Maka Nabi kena guna dua majlis. Majlis lelaki khutbah hak lelaki ni tuju khusus lelaki dan hak sudah pada tu Nabi pergi kepada orang tino pula. Jadi dalil kata nak jawab saat ni soalan kata boleh tak boleh? Boleh. Sebab Nabi itu berdepan dengan sahabat tino dia untuk beri nasihat. Untuk berikan tegur ajar. Semasa depan dia tu. Itu yang pertama ni. Jelas bagi kita. Yang kedua di segi aurat. Aurat orang dalam keluarga. Dalam keluarga ni kalau laki adik beradik. Adik beradik yang tak sah nikah. Abang dengan adik tino dia ataupun apa ni adik akak dengan adik atai dia. Hak tak sah nikah tu maka ulama kata hak yang kena jaganya dua aurat iaitu kuah kemaluan. Orang tino ambil yak dada siapa kepada kemaluan yang bawah dia tu. Tu hak yang boleh untuk orang hak sah nikah. Maaf orang hak tak sah nikah, adik beradik hak tak sah nikah. Adapun dengan orang atas luar, ipar kena beringat. Islam ada Nabi biasa besar ipar ni membawakan fitnah juga. Ipar kita yatim. Adik kita pun yatim, bini adik kita dengan kita tu ipar tu dah. Tak leh tu dah. Aurat dia tu tak leh, kena kelubung supaya dengan depan orang yatim hak lain juga. Bukan kata duk ala rumah tolong. Kita dengan dia tu ipar je.
Nah, maka kita nak pergi tengok yak rambut dia tak boleh sama sekali. Kerana apa? Kerana satu hari kalau lah adik kita cerai dengan dia, kita boleh nikah dengan adik ipar kita. Apa dah tu? Nah, dia akan ada peluang satu hari kita boleh sah nikah dengan dia. Walaupun lo ni ya bini adik kita, tapi dia adik kita mati misalnya, ataupun berlaku gapo-gapo becek dua tu, kita abang ipar dengan adik ipar sah nikah. Sebab tu Islam kata tak boleh nak tengok aurat pergi mari, tak boleh nak jabak salah pergi mari sama-sama ipar dia tu. Ingat molek sini dah, kadang-kadang jadi benda biasa dalam rumah orang ada hari raya yang salah habis. Ada ipar, kakak ipar dia tak boleh. Sepupu pun tak boleh. Sepupu yantai dengan sepupu tino tak boleh. Ya sah nikah sepupu tu. Nabi nikah dengan sepupu dia Zainab. Zainab tu sepupu dia ya. Ali dengan Fatimah, pak sepupu dengan anak sepupu. Ya dua tu dekat ya. Maka kita pun tak boleh juga nak pergi jabat salah antara pak sepupu yate dengan anak sepupu tino tu tak boleh. Sebab apa? You boleh sah nikah. Dalam Quran pun ayat jelas. Hak dak sah nikahnya yang pertama ibumu, kita dengan mak kita selama-lama tak boleh. Kita dengan anak tino kita selama-lama tak boleh. Kita dengan adik-adik tino kita selama-lama tak boleh. Kita dengan mak saudara, bukan mak dara sabit, mak dara hak asal. Mak dara alik ayah, mak dara alik mak, tak boleh selama-lama. Kita dengan tok tua kita. Kita dengan tok tua, walaupun kita cerai dengan anak dia, tok tua kita super mak kita tak boleh nikah selama-lamanya. Tu ya, 4-5 ni jenis ya yang kita tak sah nikah. Hak lain pada tu tak boleh aurat kita nak tengok. Rambut dia, betih dia dan sebagainya tak boleh. Kada tu dah, ingat dah tu khatib dah. Wallahu alam. Ya, mas. Alhamdulillah bagi jawab Ya. Kata jelas tu kan. Dia pun tak jelas beza dengan becek lebih tahu lah tak kata hak mana, hak boleh, hak mana tak boleh, tapi biasa dah. Kita ni buat dosa. Ya. Anu tu apa rumah tu lah kau buat rumah tu saja dah. Ya. Tapi kalau kita tak tahu kan, jadi biasa lah. Ada orang lain lagi. Natu buat saudara serapit gitu. Serapit tapi adalah di segi orang tu nak jaga sikit dan lebih lagi ke apa tak ni? Paipa tu. Orang tu mudah benar. Ya. Tino apa orang Tino tu rumah sekali ke apa paipa tu. Mau kita mosa ya, nak jaga sikit tu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Soleh. Ada lagi dah. Nak Soleh baik orang Tino dia tu. Baik orang Tino dia. Orang perempuan tu Soleh kau bagi orang Tino ada ke tak? Apa aja nak boleh jumpa ni. Ada Soleh kan. Minta kalau ekong ni kat Ustaz. Kita ada my lord. Kita silakan Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanya sana ke? Ya. Nak buat aku mana? Kamu dah ni minat dengan baca ilmu. Dan selaginya bukan tua dah. Nak minat dengan jemaah masjid. Nak aku mana? Ya, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada soalan yang begitu baiknya. Jadi soalan tanyanya bagaimana kita nak ikatkan pemuda dan orang baru dengan masjid. Supaya saya royak saat ni lah kata cara kita nak heret buat dia. Yang pertama kena ada bernamish program agenda yang boleh heretkan mereka. Kena cari. Misalnya mudah-mudah. Lepas maya ngorek kita ada gapo weh. Kita ada pasal CD. CD cara gapo? Hidup sahabat Abu Bakar. Ataupun CD gapo? Kisah Nabi Musa. Ataupun CD kisah gapo? Kisah Nabi Nuh. Lah ni senang CD banyak. Kita nak rati dia daripada duk tengok Torotat. Tengok lakon hak pasal dak pakar. Lakon yang bawakan penuh akidah. Lakon hak dalam Torotat tu. Sebab dia kecek kata yang menjadi kita tu menyeleweng. Ta chát หน้ามีจริงขอให้เราได้อยู่ด้วยกันด้วย
Jadi kalu yang akhirat ada, kalu kan akhirat ada, cerat ada. Lepas tu hak benar tu anak-anak kita dengan darah kecek pancake kecek ada pun dah. Ampa cerapa kecek ada pun dah anak kita nyawa jadi tiru. Jadi demo tu duk punuhkan akidah kita. Sebab kita juga duk lock dia 2-3 jam semalam ni duk depan taratak. Kita juga. Nampak tak dah? Jadi klik pada soalan sana kita kena we ada masjid benar gati hak dia minat tengok CD dia minat. Kita buka CD Islam. Yang minat lagu. Kita ada nasib bahasa Islam. Nampak tak? Kena ada benda yang eratkan mereka, menjinakkan hati siapa dia tu jadi tak liar dengan masjid. Tu hak baru. Lepas tu orang tua ni ya apa ni? Pesen jamaah. Bukan sini sajalah, mana-mana pun tidak berapa wahai mana jemaah. Sebab apa? Sebab antaranya pergi kata jemaah ni sunnah muakkadah ya. Tak apalah. Kalau pergi boleh 27. Maya sore tak apa dah, sah juga. Tak apalah pergi pasal tu. Tapi cara kita nak ui kepada mereka itu cara nak heret for dia kena menggemarkan alik pahala yang banyak. Hei ayah, hei pak cik, kita dekat dengan kubur dah ni. Kau sehari kau dekat dengan kubur. Hari ni dekat pada kubur dengan kubur pada kemarin. Esok kau dekat dengan kubur. Lepas tu kita nak bawa amalan kita jadi selamat dalam kubur esok dengan gapo weh. Hak mula-mula sekali semaya Nabi royak. Soalan mula-mula dalam kubur. Lepas pada tanya muka nakir, marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? 4-5 soalan lepas ada tu, soalan yang selepasnya semaya. Apa kita ni tua dah, ubel atas bawah dah, yangut putih dah, pala habis dah putih. Maka kita nak ke so dengan 27 misalnya. Mana yang mudah-mudah? So dengan 27. Bakal 5 waktu sayang kita boleh 100 lebih, kita boleh 5 je. Apa kita tak tomok kepada pahala supaya kita tomok kepada harta. Kalau guru kita boleh ketos 100 keping sehari, kita nak lebih pada dia. Kalau biasa memotong, kalau guru kita gaji 20,000, kita nak boleh 30,000 lebih pada dia. Dunia semua bakat kejar dan tomok. Tapi bapa alik pahala kita tak say nak wi alik benar kita pada guru kita ratik. Tu kena wi pasal tu. Kena wi tu email sentiasa kena wi, tu khatib kena wi dalam tebah dan juga kita pakat tegur nasihat. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sekadar itulah wallahu alam. Ya. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan jazaa. Salam bagi apa ya. Hari ni masa adalah dari segi ilmiah ilmu kita boleh hari ini ni. Itulah terakhir tengok pesan ni pada Ustaz ni kita boleh buat sekadar mana, buat sekadar boleh. Insya-Allah. Jadi saya terima kasih kepada Ustaz ni. Jazakallahu khairan jazaa. Untuk nak langsungkan program kita.